الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang pertama, sah i'tikad. Kalaulah i'tikad yang tidak sah, i'tikad yang kafir, itu jelas-jelas tidak ada agama. Kalau i'tikad tu masih lagi sah, dihukumkan beriman, tetapi i'tikad tu i'tikad yang berdosa. Contoh Qadariyah ke, Jabariyah ke, i'tikad masih lagi sah, iman masih lagi sah, tak dihukumkan kafir i'tikadnya, tetapi pegangan tu pegangan yang terpesong, pun sudah tidak dinamakan beragama yang sebenar, walaupun masih lagi dihukumkan orang Islam yang beriman sekalipun. Sama telah kalau i'tikad tu i'tikad yang batal, i'tikad yang kafir, itu jelas-jelas lah. Maknanya walaupun i'tikad tu masih lagi sah, tetapi bukan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, bukan dinamakan orang beragama yang sebenar lagi lah. Tapi kalau i'tikad tu kafir, tu tak ada gapo satu lah tu. Kafir tak ada gapo satu. I'tikad yang kafir lah. I'tikad yang kafir ni bukan hanya berpegang Tuhan dua, bukan itu sahaja. Itu jelaslah i'tikad yang kafir. Bahkan berpegang perkara berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri. Kalau kita cakap kapung, secara bahasa dia, secara peseng dia. Kalau pisah, bahasa dia lah putus. Api, bahasa dia lah hangus panas. Bahasa dia mana apa, putus tu tak ada kena-ngena dengan Allah. Pisah lah yang buat. Peseng dia dah kan, bahasa dia dah kan, pisah memutuskan. Api, bahasa dia lah, peseng dia lah, panas dan menghanguskan. Jadi hangus, panas dan hangus tu bukan perbuatan Allah, perbuatan api secara semula jadi. Itu kafir, ijma' ulama' tu. Sama macam orang berpegang Tuhan ada dua, tiga. Ni pegangan ni, pegangan. Kalau cakap tu cakap asbab, bahasa dia lah, pisau tu tajam molek, putus lah. Bahasa dia lah, api kuat, tak dang nak kawannya, sekejap je lah licin. Bahasa dia lah, angin tu kuat, terbang lah. Bahasa dia dah gitu, peseng dia dah gitu. Bila angin tu mari kuat sangat, bokeh lah. Bukan kata hok ringan-ringan, hok berat pun boleh terbang. Kalau angin tu kuat sangat, peseng dia dah lah tu. Bahasa dia, itu cakapan asbab. Ni kalau berpegang seumpama tu kafir, ijma' ulama'. Lepas tu solat puasa pun kena qada balik, mula daripada umur kita balik. Sebab itu pegangan yang ijma' ulama' kafir. Tapi kalau pisah memutuskan dengan tajam yang telah letak di pisah, itu tidak dihukumkan kafir. Itu dihukumkan akidah yang terpesong, yang berdosa besar. Tapi bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan beragama yang sebenar, walaupun masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang beriman. Sebab putus tu tetap ada kaitan dengan Allah. Putus tu mari daripada tajam, tajam tu mari daripada Allah. Allah yang bubuh tajam dipisah. Tapi saat putus, bukan Allah dah buatnya. Tajam tu lah pula yang ambil alih tugas. Jadi kerja Allah ni separuh je lah. Kerja Allah buat tajam, lepas tu siap kerja Allah, lepas tu tajam lah pula yang memutuskan. Itu akidah yang berdosa besar, walaupun tapi tidak dihukumkan kafir atas pandangan yang muktamad. Jadi itu yang pertama, sah i'tikad. Yang kedua, benar kosak. Maknanya kita buat perintah Allah ni ikhlas, tidak ada kerana yang lain. Itu benar kosak.
Makna luar buat taat, hati pun taat tu kerana Allah. Tu benar kosak. Luar buat taat tapi tujuan hatinya kok lain. Tu bohong orang panggil. Kosak tak betul. Tujuan tak betul. Sebab khijir tu khijir ibadat. Khijir tu khijir untuk bekal akhirat. Tiba-tiba tujuan kitanya bukan untuk bekal akhirat. Tujuan kitanya nak dapat habuang di dunia, nak dapat bahagian di dunia. Tu orang panggil tidak benar kosak. Jadi yang keduanya kena benar kosak. Tapi dalam kitab ni benar kosak buah nombor 2. Nombor 3 barulah mengerjakan perintah. Nombor 4 meninggalkan larangan. Sebab apa? Sebab mengerjakan perintah kena mari daripada benar kosak. Nak benar kosak mari daripada sah i'tikad. Kemudian nak meninggalkan larangan pun biar kena benar kosak kerana Allah. Tinggal penduk Tuhan larang kerana Allah. Tinggal berjudi kerana Allah. Tinggal makan riba kerana Allah. Tu barulah dia ni dapat pahala meninggalkan maksiat. Meninggalkan judi kerana apa? Kerana habis belanja. Tak ada duit dah nak pergi berjudinya. Sebab apa? Tinggal ada berjudi beli nombor ekor. Tak jual ada learning. Payah nak cari. Tu tak dapat pahala tu. Sebab dia meninggalkan larangan tidak benar kosak. Bukan kerana Allah. Kerana lain. Sebab tu dia mulakan yang keduanya. Selepas ada sah i'tikad, dimulakan dengan benar kosak. Jadi yang ketiga mengerjakan perintah Allah ni, mengerjakan segala yang disuruh zahir dan batin kerana Allah, bukan kerana yang lain. Barulah diterima, barulah dikatakan mengerjakan disuruh. Keempat, ketiadaan melampaui sakatan. Kita kata kok tidak melampaui batas. Sakatan tu batas tau. Kalau dalam ayat tilka hududullah fala ta'taduha. Sakatan Allah jangan kita melampaui. Jangan kita melampaui sakatan, batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ketiadaan melampaui sakatan? Ketiadaan melampaui batasan iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Segala yang dilarang. Meninggalkan segala yang dilarang. Itu maknanya ketiadaan melampaui sakatan. Maknanya buat perkara yang dilarang dipanggil kita sudah melampaui sakatan, melampaui batas. Kita ni kalau ikut cakapan kita, hak kita panggil melampaui sakatan, hak kita panggil melampaui batas ni hak berat sangat. Tahu? Jahat tu jahat berat sangat. Kita dia ni melampaui batas dah ni. Melampaui batas mana? Buat benda hak jahat dah lalu lah. Dah. Buat benda Tuhan larang dipanggil melampaui batas. Dia mari-mari rumah kita sebagai tetamu. Kita layan dia sebagai tetamu, tiba-tiba dia mari mengupak. Ni melampaui batas ni. Melampaui batas buat benda. Melampaui batas ni mari rumah orang masuk dalam bilik orang. Itu melampaui batas lah tu. Tahu? Mari rumah orang, lepas tu pergi buka pintu pak tidur orang. Kita panggil ke apa tu? Melampaui batas dia ni. Mari rumah orang buka tempat tidur ni pesen apa ni? Dia panggil apa? Melampaui batas kalau buat gitu. Tapi kalau dia mengumpat, tak angin melampaui batas tau. Dia duduk ruang tamu. Dia tak buka nak hitam tempat tidur orang. Kalau kita melampaui batas, hitam tempat tidur orang. Benda mengumpat tak melampaui batas. Kata ni tak jadi melampaui batas. Kita duduk sini orang tamu je melampaui batas kat mana? Tu mengumpat tu Tuhan larang. Itu hududullah, sakatan yang disakatkan oleh Allah. Hak ni jangan. Hak ni jangan mengumpat. Dalam ayat wala yarta' ba'dukum ba'da tu. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Ini sakatan yang ditetapkan oleh Allah. Jangan mengumpat. Mengumpat melampaui sakatan, melampaui batas orang panggil. Mana apa? Mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadilah kita kalau melampaui batas ni, hak jahat dah lalulah.
hok jahat pelik-pelik tu barulah melampaui batas. Kapung tak ada buat pesen tu dia buat. Tu kira. Tapi kalau macam biasa tu dia panggil tak melampaui batas. Hok biasa-biasa. Hok gendong laki puang. Tu biasalah zaman sekarang. Gendong laki puang zaman sekarang. Lagipun walaupun gendong pun bawa anak dara orang pun dia bagus. Mari minta izin di rumah. Ambil di rumah bukan ambil sipang-sipang jalan dak. Ambil di rumah, minta izin daripada mak ayah. Bersalam dengan mak ayah. Mak ayah kenal dah. Tu bagus. Bagus. Maknanya juruhlah. Dak kecek, dak tipu nak pergi lain, jalan lepas tu janji tepi dekat sipang. Tu dak bagus. Ni bagus. Lepas tu dia bolehlah pesan. Balik awal-awal jangan balik lewat sangat. Kan? Bawa motor molek-molek, jangan laju sangat. Kan ni? Tu tak pergi melampaui batas pelik sangat melampaui batas. Naik kereta berdua-duaan pun melampaui batas dah. Naik motor. Tak je naik motor. Naik motor suruh tok lelaki bawa laju sikit, lepas tu suruh dia beri. So, naik motor untuk lelaki jangan naik orang lain ni. Naik motor untuk lelaki bila dia bawa laju sikit, jangan tempat hok sibuk-sibuk takut. Tempat biasa bawa laju, break bang, break. Tengok kau ni. Faham tak? Naik motor ni pun kira tak melampaui batas lagi. Buat benda tu larang, melampaui batas. Melampaui batasan syarak dia panggil. Melampaui batasan hukum. Orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sama ada melampaui batas ataupun tidak, kita bukan kira pandangan masyarakat. Kita kira kepada pandangan syarak. Kalau masyarakat kira okey, itu perkara biasa, tapi syarak kata tak okey, kita pandang syarak, bukan pandang masyarakat. Pandang syarak. Kalau syarak melarang, kita buat, dipanggil melampaui batasan syarak. Kadang-kadang dibela lah. Ni zaman sekarang kita imak ayah ni kena ikut peredaran zaman. Kita jangan koluk sangat, jangan kita sekat sangat dia jadi kobrak dia jadi. Faham tak? Kita sekat sangat dan dia terlucuk kobrak. Mana kalau kita beri sikit-sikit hak langgar hukum Tuhan tu, dia kena tu je. Tapi kalau kita paksa dia kata sekat dia dan dia ngamuk, tu dah nak pegang. Sebab apa? Dia panggil apa? Memberontak dah. Jadi sekarang ni kita ikut area dia. Sikit-sikit, tapi kita kawal lagi lah. Kawal setakat mana kalau buat benda syarak larang. Yelah kawal setakat tu. Jangan pergi laju orang lain. Setakat tu melampaui batas dah. Bukan kata berzina je melampaui batas. Sebab syaraknya larang daripada wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampiri itu mana syarak jaga dah. Jangan hampiri. Sebab mak ayah ni mungkin dia tak ada berkali magnet lelaki perempuan berkali dah. Dia tahu lelaki puan bersama ada magnet dia, ada tarikan dia. Mungkin mak ayah tu berkali tak ada. Tak ada boleh tak. Tak ada nafsu kali mak ayah ni. Tak tahu antara lelaki perempuan ni ada je punya tarikan. Lepas tu bila berlaku gapa-gapa, mulalah begitulah, beginilah. Walahal berpunca daripada yalah. Mak ayah lah. Terkadang mak ayah jaga pun berlaku macam-macam ujian juga, tapi itu dipanggil tak ada taksir cua daripada mak ayah. Yalah kadang-kadang sekarang ni bila berlaku apa-apa
Kesalahan semata-mata diletak kepada ibu bapa. Walhal apa yang berlaku sekarang puncanya banyak, bukan semata-mata ibu bapa. Punca yang paling besar adalah hak atas, hak kerajaan tu punca yang paling besar. Kerajaan adalah punca yang paling besar. Sebab kehidupan kita kalau macam anak-anak, separuh masa kehidupan dia di sekolah dah, bukan hak ibu bapa. Bukan hak ibu bapa, sariang tu bukan hak ibu bapa, hak kerajaan. Kemudian naik atas rumah ngadak ke TV pula, bukan hak ibu bapa. TV tu ibu bapa yang beli, hak rancangan dalang tu. Kemudian keluar dalam masyarakat, masyarakat akan mengikut sebagaimana hak kerajaan. Mana hak paling besar pengaruh adalah kerajaan, hak paling besar kuasa adalah kerajaan. Kerajaan lebih besar kuasa kepada anak-anak kita nak banding dengan kita mak ayah. Mak ayah tak boleh hukum anak lebih-lebih. Ya. Tapi kerajaan boleh hukum. Kalau anak kata curi, kerajaan boleh ambil. Tapi mak ayah tak boleh nak hukum. Yelah, kalau ada pihak-pihak gitu je lah. Tapi kerajaan lebih besar kuasa daripada mak ayah. Dan kerajaan boleh ambil anak orang daripada mak ayah dia. Kalau kerajaan tengok mak ayah dia mendera anak ke, mengabaikan anak ke, kerajaan pun ambil keputusan, kena ambil anak mung tu, bubuh rumah kebajikan masyarakat. Mak ayah kata tu anak saya dah. Kerajaan lebih besar lagi kuasa. Dia boleh ambil anak orang, dia letak rumah kebajikan masyarakat. Dia kata mak ayah tu mengabaikan ke contohnya. Mak ayah kata abai tak abai pun anak saya kan. Kau nak saya lah. Nak dera ke, nak abai ke, anak saya kan. Kuasa kerajaan lebih besar daripada kuasa mak ayah je. Begitu juga dengan pengaruh. Tapi bukan kata mak ayah tidak ada kecuaian. Mak ayah pun terkadang banyak kecuaian. Tapi jangan semata-mata letak pada mak ayah. Sebab kalau kita tengok dalam cerita persoalan masyarakat, gejala di kalangan remaja-remaja, saya biasa dengarnya, totok letak 100% pada mak ayah sahaja. Letak pada mak ayah sahaja. Yalah, mak ayah jaga dah. Hak cual tu cualah bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak jaga beradang dah pun. Dalam ramai-ramai tu ada juga yang terlucu. Jaga beradang dah, jaga sungguh-sungguh dah. Sebab apa? Dia pengaruh sekitar tu. Dengan pendidikan sendiri yang tidak menekankan berkaitan dengan pendidikan agama, dia lebih pada menekan pendidikan dunia semata-mata. Bila pendidikan agama kurang ditekan, maka macam mana anak-anak kita nak jadikan agama sebagai panduan hidup? Sebab pendidikan agama tidak ditekan, hanya tempelan sahaja. Lepas tu kita mak ayah pula nak bagi didikan agama, kita pun tak apa nak pandang mana juga. Tambahan pula kita mak ayah pula sibuk lah, ada tugas masing-masing tak dang. Ni punca dia. Bukan kata lepas tangan mak ayah, bukan. Mak ayah memang besar tanggungjawab dia, tapi ada lagi hak lebih besar, pengaruh dia nak banding kepada pengaruh mak ayah. Mak ayah masa mana? Masa makan tu yang ada. Masa makan pula nak cakap tak boleh. Dah tengah makan. Masa mana? Masa mana? Maghrib, mak ayah mari surah. Balik isyak, anak tidur dah. Bawa kereta, anak tidur, bini tidur, rebah seorang je bawa. Kena. Masa mana? Ingat bawa kereta. Bawa kereta rebah je. Hak lain nera lalu dah. Kalau tak nera pun, dia jaga, dia sedar pun, dia main telefon dia. Masa mana? Hak betul-betul masa antara mak ayah dengan anak-anak. Dia ni sekolah kan, petang baru balik. Masa mana? Balik letisang dah. Lepas tu mak ayah pula nak ceramah pula. Dang dah tiga tu. Petang pula nak pergi turun tanah main lah pula. Masa mana? Dan maghrib ayah pergi sejid surah. Isyak balik. Kalau balik tak tidur lagi kena marah sebab esok nak sekolah. Masa mana? Cara ayat masa mana? Cuti anak tak keluar bilik, dia tidur. Kalau cuti dia tidur. Waktu duduk rumah, duduk asrama. Mana mak ayah? Duduk asrama.
Balik dari asrama, orang lagi kuat tidur. Duduk asrama tak boleh tidur. Cuba royak. Kita mak ayah ni dengan anak-anak kita ni, setara mana? Kita nak jaga agama supaya dia jaga batasan agama, tidak melampaui batasan agama. Setakat mana? Lepas tu dia nak masuk agama ni sebelum daripada naik tinggi. Asrama tu besar dah. Dia daripada awal ni 7-8 tahun ni kena start dah. Hati kata tak sibuk mana lagi. Sekolah pun tak sibuk mana lagi masa tu. 7-8 tahun tu tak sibuk mana lagi. Mana boleh lagi masa tu. Dan naik kolam menengah tu dah dan dah lah. Hati ke masa tu. Dan kedok kita masa tu nak. Yelah ada budak tak minat pula. Kadang-kadang dia minat main benda lain. Kau dah tu lah. Tapi kalaulah pendidikan hok ada tu, pendidikan yang menekan pendidikan rohani, pendidikan agama, kita mak ayah jadi lega lepas gian kita. Kita tok nenek pun dak using dah anak-anak cucu kita. Sebab apa? Sebab dapat didikan agama yang secukupnya di sekolah contohnya. Sebab nak memastikan batasan syarak tu hak mana. Sebab ketiadaan melampaui sakatan batasan syarak ni, dia dah kena tahulah apa larangan syarak. Hak syarak larang tu apa dia? Dia ada larangan hak zahir, dia ada larangan hak batin. Jadi maknanya kena jaga belakalah tu. Jangan melampaui batasan syarak ni, hak zahir dan hak batin. Hak zahir dan hak batin ni maknanya ilmu kena cukup. Pokok pangkalnya balik pada pendidikan. Balik pada pendidikan. Yang ketiganya mengerjakan suruhan. Apa yang disuruh zahir, apa yang disuruh batinnya. Kemudian meninggalkan larangan. Apa larangan zahir, apa larangan batin. Contohnya suruhan batin adalah zuhud. Larangan batin adalah hubbud dunia, kasih akan dunia. Hubbul mal, kasih akan harta. Hubbul jah, kasih akan kemegahan. Itu larangan batin. Adapun suruhan batinnya adalah bersifat dengan sifat zuhud. Apa dia zuhud? Apa dia kasih akan dunia? Apa dia kasih akan harta? Apa yang dinamakan dunia? Zuhud, berpaling hati daripada dunia. Yang dicela pada syarak, kasih hati akan dunia. Ini cerita bab batin, ni cerita bab hati, bukan cerita bab benda di tangan. Bukan cerita bab harta di tangan. Sama ada harta, tak ada harta, itu bukan pembicaraan bab batin. Itu pembicaraan bab zahir. Pembicaraan bab zahir, harta yang kamu dapat tu jalan mana? Itu pembicaraan zahir. Harta yang kita dapat ada tangan ni dapat kod mana? Jalan mana? Jalan betul ke jalan tak betul? Itu ceritaan bab zahir. Adapun cerita bab zuhud, itu cerita bab ketaatan hati. Kasih akan dunia, kasih akan harta, itu cerita bab larangan hati. Kena tahu ni. Mana pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Sebab suruhan bukan hanya semayang puasa, larangan bukan hanya berjudi minarak sahaja. Kemudian suruhan sendiri pun, solat puasa, dia bukan hanya suruh solat puasa, suruh mencukupkan syarat dan rukun solat puasa. Itu suruhan. Bukan nampak kata suruhan agama sembahyang. Betul, suruhan agama sembahyang. Sembahyang mana yang disuruh oleh agama? Sembahyang yang cukup syarat dan rukun. Kalau sembahyang pasang adat tu, itu belum lagi menunaikan suruhan agama, mengerjakan suruhan agama. Makna kalau kita solat tapi hukum hakam solat tidak dijaga, itu dipanggil melampaui batasan agama. Sebab syarat mana tak dah.
Dalam solat hak ni kena jaga, hak ni jangan buat. Tapi kalau kita tak belajar, nampak macam solat. Tapi larangan dalam solat kita buat sebab kita pun tak tahu. Sebab ni kira-kira ni amalan belaka dah ni. Biar pegangan tu sebenar, berpegang biar sebenar. Nak berpegang ilmu dulu, ni cerita amalan dah. Kosak kita biar betul. Kena ada ilmu lu kosak betul tu macam mana? Mengerjakan suruhan, kena tahu dulu apa dia suruhan. Meninggalkan larangan, apa dia larangan. Ini cerita bab amal dah ni. Ilmu agama cukup ni. Tapi jangan ilmu agama je cukup. Amalan agamanya tidak ada, tidak panggil beragama. Dia ilmu cukup, dapat didikan yang sebenar, tapi amalannya tak ada, tak panggil beragama juga. Tapi kalau ilmu tak ada, nak cerita kok mana? Itu kata ilmu pendidikan untuk paling besar sekali. Mana kita mak ayah tok nenek? Kita belajar lagi yang kita. Kita belajar yang kita ni, kita boleh belajar je kadang-kadang. Orang boleh balik cerita tu bukan semua orang. Setengah tu dia kata tak boleh ustaz. Kita faham tapi tak boleh nak cerita macam mana. Nak cakap tu tak pandai, nak royak tu tak pandai. Tak pandai nak cerita. Tahu sangat memang tahu, faham molek dah. Mana faham molek dah. Tapi nak cerita tak reti dia kata nak cerita. Tu anak cucu tak soal tu, kalau soal lagi langanga. Nak cerita sendiri tak pandai. Tak pandai nak cerita. Lepas tu kalau pandai cerita, kawan tu nak dengar kedok tak tahulah. Atau pandai-pandai kita pujuk lah. Tapi masalah dia kata, kalau kita cerita mungkinlah dia hormat kita, tok ki ni mungkin dia dengar. Tapi masalah dia kata, orang tu nak kata tak pandai, tak boleh. Ustaz kata biarlah sampai pekat boleh cerita. Tak boleh dia kata. Tak boleh. Tapi kalau orang tu orang tua hok dipecing cikgu ke mungkin boleh lah berkali tau. Kalau orang tua pecing cikgu boleh tau. Saya cikgu dulu bukan cikgu ngajar agama, tak panggil cikgu tu panggil ustaz pula. Tak yelah cikgu ngajar ilmu cikgu dia tu. Tak, agama pun panggil ngajar juga. Ke tak lain tak jadi. Kalau dia pecing cikgu, dia tak boleh nak ngajar, dia belajar agama dia faham. Dia tak reti nak ajar. Sama je kan? Ni sebab kita ni nak beragama, beragama dalam diri kita, nak bawa keluarga kita kepada keluarga beragama, nak bawa masyarakat kita kepada masyarakat beragama, kita nak negara kita negara yang beragama. Jadi kita nak bawa keluarga kita dalam beragama. Kalau kita nak bawa kita seorang, kita belajar, kita beramal, kita belajar, kita beramal, kita belajar akidah, kita belajar bab pekoh solat, kita belajar bab hati, kita beramal yang kita. Kita tak mahu nak beragama seorang. Kita nak bawa keluarga kita kepada agama. Nak bawa kita pada agama, keluarga kita kena depan ni lah. Apa panggil keluarga yang beragama? Nampak tak besarnya pengaruh khatam. Kita kada kita je. Kemudian kalau kita katalah, itu kita nilai tadi masing-masing lah. Oh saya selama keni memang. Ada orang dia mengaku, dia kata memang buta ilmu agama. Secara mana buta tak tahulah. Dia kata buta ilmu agama. Ni baru nampak faham ilmu agama. Mari mana timbul jadi buta ilmu agama? Nak letak pada mak ayah semata-mata kerana tak ajar? Mak ayah adalah cuainya disu kerana tak ajar. Mak ayah kita pun tak bererti juga agama. Kenapa kita tak erti agama? Mak ayah kita tak erti agama. Kenapa? Sebab kita tak dapat pendidikan agama. Kita hanya dapat pendidikan dunia semata-mata di sekolah. Agama hanya tempelan. Kita sekolah belajar agama. Mak ayah kita sekolah belajar agama.
Tapi kenapa kata kita buta agama? Sebab setengah-setengah orang bila kata mari belajar-belajar ni, dia tak mau. Dia kata apa benda lagi? Kita sekolah jauh satu, cikgu ni sekolah tak ada dah mata pelajaran agama, dia kata. Tak ada kalau maghrib, masa untuk anak-anak lah. Belajar apa lagi? Sebab apa? Belajar dah di sekolah. Tiba-tiba sampai masa gi belajar, gi dengar, tak ada. Tak reti ke apa satu. Tak reti. Hak pengalaman saya sendiri. Saya masuk pondok umur 14 tingkatan 2. Bukan nak masuk pondok. Cuma tingkatan 1 bulan 12 tu cuti. Pada duduk rumah saja, baik kita pergi dengar hidup pondok tu je. Hidup pondok hanya nak isi masa cuti akhir tahun, cuti penggayaan ketiga tu. Sebulan setengah gitulah. Bukan nak duduk pondok. Tapi belum belajar apa benda hok kita reti. Tak reti ke apa satu. Tu sekolah Arab dah setahun tu. Bukan sekolah menengah biasa. Sekolah rendah pula, ialah dalam sekolah rendah tu ada mata pelajaran agama. Kemudian saya duduk Feda Bukit Bading, dia ada sekolah agama rakyat. Tahu sekolah agama rakyat? 2 jam tiap-tiap hari. Kan? Ada sekolah agama rakyat bandar learning adalah learning. Dia ada kelas kafah. Tu cerita sekarang. Ini cerita 70-an. 70-an. Saya jauh satu tahun 76. Boleh tahu umur berapa tau. Ada orang boleh tanya umur tak mau royak. Dia tanya jauh satu tahun berapa? Dia tanya kau tu. Jauh satu tahun berapa tu boleh tengoklah umur berapa. 76 jauh satu. Maknanya masa tu ada sekolah agama rakyat. Tiap petang. 2 jam, pukul 2 sampai pukul 4. Tiap hari sekolah agama rakyat. Balda. Kafah tak ada lagi masa tu. Mana kalau agama rakyat tu periksa pula. Bukan tak periksa macam sekolah pagi lah. Cuma kalau sekolah rendah tu pagi, kalau agama rakyat petang. Kalau rendah tu petang, kalau agama rakyat pagi. Dia gitu. Memang kalau kita kata dapat sambutan lah. Mana sekolah rendah tu mesti mak ayah dia atas sekolah agama rakyat. Mesti mak ayah atas. Memang dapat sambutan ramai macam biasa. Dah buat ujian macam biasa. Masuk kalau menengah agama. Masuk kalau menengah agama pun boleh, kalau menengah biasa pun boleh. Tapi orang tu suruh masuk kalau menengah agama. Masuk kalau menengah agama. Lepas tu barulah cuti tu pergi pondok. Pergi pondok tu kira-kira nak tambah. Nak tambah lah hak pandai dah. Nak tambah kan benda tak ada. Nak tambah ni benda ada tak banyak. Tambah, tak ada tambah. Lepas tu barulah strik duduk pondok. Tak tahulah. Nak kata main sangat tak juga masa belajar. Periksa pun bukan duduk belakang-belakang nombor. Tapi apa tak erti dalam bab agama. Samalah kita sendiri pun nilai samalah. Kenapa kita dalam terutama sekali bab pegang apa-apa boleh kata saya tak erti langsung, buta bab pegangan. Mayat bang tak pernah tinggal. Puasa tak pernah tinggal. Bukan orang kosi-kosi mayat bang dok joli, bukan. Mari mana? Tu kita, patut anak cucu kita. Ke mana sekarang hak orang ajar kafah-kafah tu? Cukup? Cukup? Hak dia ajar kelas-kelas tambahan tu. Sebab kita nak bawa keluarga kita kepada keluarga beragama. Bila keluarga kita keluarga yang beragama, maka selamatlah kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Sebab kita nak selamat diri keluarga, nak selamat dengan agama lah. Kita kena beragama, keluarga beragama, barulah selamat dunia dan akhirat. Tapi persoalan kita itulah, nak beragama di sini. Akidah yang pertama. Kemudian kita kena jaga ajar hukum hakam. Mana suruhan Allah,
Mana larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada hak zahir ataupun hak batin. Tiap-tiap suruhan Allah tu kita kena detailkan pula. Suruhan solat, suruhan puasa kena detail halusi pula. Solat tu apa benda ajar molek. Kalau kata suruhan batin pula, taubah, apa dia taubah kena detail molek cerita pula. Syarat taubahnya apa, rukun taubahnya apa. Kalau kita nak cerita bab solat, syarat rukun kena cerita. Nak cerita bab taubah, syarat rukun kena cerita. Contoh. Itu beri ilmu agama, barulah kita boleh beragama. Keluarga kita, keluarga yang ikut jalanan agama. Hak sebenar ni bukan hanya agama pada nama. Tamu agama pada nama ni, agama yang sebenar nak kena ada 4 tandaan ni, 4 perkara ni. Ni 4 perkara. Dengan keadaan masyarakat sekarang ni, hak paling besar tanggungjawab mak ayah lah. Tak lagi dah tu. Mak ayah besar tanggungjawab. Dok dang kadang-kadang. Dok mikir bab tanggungjawab. Bab setakat tanggungjawab bab makan pakar tu alhamdulillah tu. Kita orang sejik surau ni tak ada jenis dak heran mana ni makan pakar keluarga tak ada, kita kata cara umumnya. Tapi hak tu hak jasmani, hak rohani agama. Takut kita mak ayahnya sejik surau anak cucu dak heran lah dengan kehidupan masyarakat sekarang. Sekarang ni dia benda yang merosakkan banyak, tapi benteng dengan agama kurang. Hak benda yang nak merosakkan agama banyak, kemudian kita benteng agama ni tak ada. Kita cuma tengok zahir je lah. Semayang dok tinggal, aurahnya tutup, akhlak kok zahirnya comel, gitu je. Kita rasa lega dah. Sebab apa? Anak kita anak yang baik-baik, juru belaka. Tambahan pula, kalau dunianya berjaya pula, kau menjadi kebanggaan kita mak ayah. Dunia, zahir dunianya berjaya, akhiratnya ni ambil molek ni 4 tandaan beragama. Yang pertama, i'tikad, tetap dah hati yang pertama. Yang keduanya, biarlah kosak kita kosak yang sebenar. Yang ketiga, mengerjakan segala suruhan. Yang keempat, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulunya agama apa? Agama adalah perhimpunan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ada. Sebelum untuk agama ada perhimpunan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Apa tandaan beragama 4? Kemudian apa komponen dalam agama? Itu dah. Ni susunan kitab. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Tapi Islam, iman dan ihsan tak lagi ada 4 perkara tadi. Tak lagi ada 4 perkara. Islam, iman dan ihsan tak lagi daripada 4 perkara tandaan beragama. Islam, iman dan ihsan adalah komponen bahagian dalam agama. Tapi dalam kitab kitanya nak membicarakan adalah usuluddin, iaitu persoalan iman. Islam pergi buka kitab fiqh, ihsan pergi buka kitab tasawuf. Tapi kitab ni comel, walaupun nak cerita bab usuluddin, iman tapak agama, tapi nak cerita agama bukan iman sahaja. Kalau iman saja comel, Islamnya tak betul, ihsannya tak betul, tak beragama juga. Adalah tapak agama tu. Jadi walaupun kitab ni ambil bahagian iman, tapi cerita dulu. Agama bukan iman saja. Dia kena ada 3, Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam.